Assalamualaikum dan selamat tengah hari YouTube. Bertemu kembali. Alright, kepada yang baru di channel saya ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada saya. Jadi untuk hari ni, alright, kita nak pasang quick shifter. Bila dah racing footrest ni, training pula rasa nak pakai quick shifter. Okey, jadi hari ni saya nak pasang quick shifter lah pada motor VF-Drive saya ni. Okey, ada yang tanya kepada saya, braking macam mana bila pakai racing footrest ni? Braking bagi saya okey, tak ada masalah, cun. Tak ada nak kena makan ke tak makan. Bila tekan tu okey, cun, memang makan. Setengah racing footrest tu bila tekan brake, dia tak apa nak makan kan. Tapi bagi saya untuk footrest racing ni memang tak ada masalah braking, cun. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok quick shifter apa yang saya nak pasang. Alright guys, inilah dia quick shifter yang menjadi pilihan saya. Okay, kita buka kotak dia. Okay, tengok dalam dia. Alright, so dalam dia ada AQS quick shifter. Ini dia punya modul. So saya pilih AQS lah, memandangkan Uma punya quick shifter harga pun agak boleh tahan jugalah. Lagipun Uma punya tu sekarang ni hanya ada untuk CDI saja. Jadi saya punya M5 jadi agak bermasalah lah kalau nak pasang quick shifter. Jadi saya pilih untuk memasang AQS quick shifter. Okay, ni modul. Ini dengan sensor lah. Sensor yang saya pilih ni adalah jadi jenis Pro lah. AQS ni dia ada dua jenis, satu Pro dan satu lagi sensor budget. Sensor budget ni dia sarung je dekat pedal gear tu, kat depan tu sarung je kat situ. Jadi bila kita songket gear kat atas, dia akan trigger lah. Yang tu untuk sensor budget. Kalau yang tu tak payah tukar racing footrest pun dah boleh pakai. Jadi mudah lah yang tu. Itulah kelebihan standalone ni. Saya beli ni daripada Haras Motor Performance lah, Shah Alam. Ok, ni dia punya sensor lah. Kita tengok dalam dia sensor dia macam mana. Ini dia punya sensor. Ok, untuk sensor Pro ni datang sekali dengan ni shifting rod. So shifting rod ni memang custom untuk sensor ni lah, sensor Pro ni. Jadi kalau guna racing footrest punya shifting rod tu memang tak boleh pakai. Pakai shifter ni memang kena tukar dia punya shifting rod. Ok, ni akan pasang kat sini. Ok, yang ni akan pasang kat depan lah. Ok, bila pasang yang depan ni, ok, skru ni yang lebih pada benda ni. Jadi kita akan pasang ngam macam tu dan kita akan ketatkan lah. Alright, so tak apa, ni nanti kita akan pasang. Ok, ni untuk sensor dia lah, AQS punya sensor Pro. Ni dia punya harness, 1PU ni harness. So dalam dia bagi sekali dengan diagram lah. Untuk wiring tak ada masalah lah. Ok, wiring yang lengkap. Yang dalam ni dia dah bagi lagi ni, cara pemasangan. Ni dia punya app, cara untuk setup. Dia bagi lagi manual. Ok, dia bagi lagi manual, do's and don't, buat dan jangan buat. Ok, nak pasang sensor ni dia dah cakap kena 90 degree, 90 degree. Jadi bila pasang 90 degree ni tak ada dah dia sengit ke apa. Jadi bila kita masuk gear tu, dia akan bagi force tekanan yang betul lah. Kalau sengit ni tekanan dia tak betul lah, jadi mudah untuk sensor rosak. Jadi untuk mengelakkan tu, kena pasang dengan betul. Ok, jangan risau, dia dah bagi user manual ni. Ni tengok je, ikut je. So yang ni untuk sensor activation pun ada. So mudah lah. Ok, semua barang dah complete. Nanti kita akan pasang dekat motor lah. Tak sabar rasanya. Alright, jom kita pasang. Ok guys, untuk pasang AQS quick shifter ni dekat VF-Drive, kita perlu buka cover sebelah sini lah, sebelah coil plug ni. Sebab AQS ni dia berfungsi dengan kill ignition daripada coil plug. Jadi untuk akses VF-Drive punya coil plug dekat bahagian sini lah. Kalau motor korang senang, bahagian ni je korang buka, kira dah boleh akses ke coil plug ni, tak ada masalah lah. Kalau macam saya boleh suka buka semua kan, senang je nak buat kerja. Tengoklah macam mana. Kalau mudah dengan buka cover ni saja, tak apalah. Ok, lagi satu cover tengah ni kena buka. Dia punya modul tu mungkin saya akan letak bahagian tengah ni lah, sebelah sini.
sebelah sana saya dah letak billing untuk Umar punya ECU. Jadi kita buka seat dan kawasan sinilah, tengok macam mana wiring dia nanti akan turun. Jadi sensor dia akan letak kat sini lah, tengok macam mana kawasan sini lah. Jadi itu sajalah yang nak kena buka untuk pasang EQS ni. Okey, bagi wiring dia pula, dia perlukan grounding negatif dengan wire 12 volt lah, positif. Tengoklah nak ambil daripada mana nanti, daripada wire kunci ke, wire lampu ke yang 12 volt. Kita tengok dulu macam mana dalam nanti. Buka ni baru kita tahu. Tanpa membuang masa lagi, jom kita buka. Okey guys, so saya dah buka cover set sebelah kiri ni, tengah dengan seat lah untuk memudahkan kerja. Jom kita tengok kita boleh akses tak coil plug tu kalau kita buka tepi ni saja. Alright, kita boleh akses. Nampaknya boleh lah ni. So yang ni lah, ni yang ni coil plug ni kita kena wire ni lah, wire merah ni kita kena cabut dan kita akan sambungkan dengan EQS punya harness lah. So yang ni akan masuk ke wire standard ni, akan masuk ke harness tu akan masuk ke EQS, dan yang kemudian harness EQS yang satu lagi tu akan masuk ke ni coil plug ni. So ini wire ni yang akan turun ke plug lah. Ni wire ni. So ni untuk plug. Jadi EQS ni berfungsi dengan key ignition lah. Jadi mudah lah. So tak payah buka kabel semua, cabut wire ni dan sambungkan ke harness dia. Alright, settle untuk bahagian sambungan ke coil plug. Ok, untuk 12 volt power EQS pula, cadangan daripada seller dia cakap ambil daripada relay ni yang tengah ni untuk constant dapat 12 volt. So nanti kita akan tapkan lah, ni relay tengah ni, wire yang color kuning merah ni, salah satu ni kita tap kat sini, dapatlah 12 volt. Ok, untuk negatif pula kita sambung ke negatif bateri terus lah. Tapi lah kalau kita negatifkan ke bateri, kalau dekat body ni kemungkinan tak stabil kan grounding, so kita sambungkan ke bateri lah untuk terminal negatif. Ok, settle. Ok guys, setelah mengkaji simple diagram ni, ok, jom kita tengok macam mana sambungan dia. Ok, ni modul EQS lah. Ok, dia ada 2 pin wire sama macam diagram tu. So yang ni untuk power dengan negatif lah, body. So 4 soket ni akan sambung ke satu PU punya harness lah. Kan ini 2 pin yang wire soket untuk power 12 volt dan negatif. So kita sambungkan kat sini. Ok, yang ni untuk power, yang ni juga negatif lah, body. Alright, yang ni soket ni untuk satu PU lah. Ok, harness yang ni. Ok, yang ni dia punya bypass lah. Korang cabut yang ni. Ok, ni bypass, simpan. Soket bypass, simpan. Ok, ni 4 pin soket dengan 4 pin female lah, male and female kita sambungkan. Ok, so macam tu. Jadi untuk coil plug pula, kalau korang tengok, ok, yang ni dia ada female and male. Ok, yang ni untuk coil plug lah, daripada wire coil plug female standard masuk ke sini, lepas tu kita jamkan yang ni female ni, yang harness ni ke coil plug yang asal tu, yang male. So dia akan bypass lah. Ok, yang dua wire ni, bullet ni, female and male ni untuk wire sensor. Kau sambung je macam ni, macam tu. Ni sambung untuk tunjuk lah kan. Ok, ni sambungan untuk demo saja. Nanti akan sambung betul-betul lah. Ok, so wire ni akan ke sensor. Alright. Ok, macam itulah serba sedikit sambungan wire harness ke EQS. So simple je, tengok diagram je, tak apa, jangan pening-pening. Simple je, korang boleh buatnya, boleh pasang sendiri kan, mudah. Sekarang ni kita pasang kat motor pula lah. Alright, jom. Ok guys, sekarang ni saya dah siap pasang wiring, harness, apa semua. Kita tengok. Ok, yang ni wire untuk sambungan ke sensor lah, bawah ni. So naik ke atas, akan pusing di sini dan akan ke modul. Ok, modul ni saya balut. Ok, inilah sambungan 4 pin dan 2 pin dia. Ok, yang ni untuk jumper kalau lah in case ada masalah dengan EQS ni, korang cabut soket 4 ni, lepas tu korang sambungkan ni je, masukkan ni je, jadi dah bypass lah. So motor akan hidup macam biasa lah. Ok,
Okey, yang ni kalau boleh ikat sekali dekat sini lah. Okey. Okey, untuk sambungan power, ni saya dah sambungkan ke relay ni lah. Saya tapkan kat bawah ni. Wire warna kuning merah, tap kat bawah ni. Okey, ni untuk negatif, sambung kat sini. Alright, tak ada masalah. So settle lah untuk power AQS ni. Okey, 2 pin ni. Okey, untuk harness yang ke coil plug pula, kan lalu situ, lalu sini, masuk. Okey, nampak tu ke hadapan lah. Okey, untuk bahagian coil plug pula, bahagian depan ni. Okey, ini wire male daripada harness daripada AQS, dengan ni female. Okey, yang female nya masuk dekat male coil plug ni. Okey, yang standard punya female ni sambungkan dengan yang male daripada harness ni. So dia akan jam lah, maksudnya daripada AQS tu masuk ke sini, keluar dan masuk ke coil plug punya wire ni, ke plug yang bawah lah. So macam tu. Okey, ni settle lah bahagian hadapan. Cuma tinggal lagi kita nak pasang sensor kat bawah lah dengan shift rod lah. Kita kena adjust sikit macam mana, tak apa. So untuk wiring ni dah settle dah. Alright, so macam tu lah. Wiring dia simple saja. Ni kita cubalah pasang dan tengok macam mana. Alright guys, untuk shifting rod ni, okay, kita nak pasang dulu lah, set up dulu. Okay, yang ni masukkan kat sini. Okay, untuk shifting rod ni, aku dah pasang sensor lah dekat rod ni. Okay, nak pasang kepala depan ni, korang ukur dulu. Okay, macam tu sampai dekat sini je. Then korang skrukan. Okay, tandakan kat sini dan korang masukkan. Okay, sampai dekat nut tu korang stop. Okay, sampai dekat nut ni korang stop dan korang ketatkan lah. Lepas tu korang ketatkan. Okay, so macam tu lah. Macam panjang je babe. Kita masukkan yang belakang. Okay, kita masukkan. Panjang lah batang rod dia. Dia punya rod panjang dah. Dia punya rod panjang. Tak apa, kita potong dulu, tengok macam mana. Lepas ke tak? Alright. Okay guys, alhamdulillah dah siap potong. Tengok, dah siap potong dah. Shift rod ni, mari kita ukur tengok sama panjang tak sekarang. Okay, dah sama guys. Tengok, dah sama. Jadi shift rod yang panjang ni kita boleh potong lah untuk customkan dia untuk sama panjang dengan setting shift rod yang standard ni lah, yang dah saya setting mengikut kaki saya lah. Saya tanya Haras, jadi ni memang dia bagi shift rod yang panjang lah, sebab untuk kita customkan mengikut kita punya kaki ni. Nanti macam mana kita punya pedal shift kaki ni, so jadi dia kena custom lah. Kecuali yang ni saya dah custom, dah potong, jadi sama panjang lah sekarang ni, jadi tak ada masalah lah. Ok, yang belakang ni pun saya marking lah. Ok, yang belakang ni marking untuk kita samakan level ni, pedal shift ni punya level ni. Nanti bila kita buka pakai yang ni, jadi kita tak payah nak cari lah dia punya setting untuk kaki kita tu kan. Jadi saya dah siap-siap tanda, jadi senang lah. Ok, untuk yang bahagian ni dah 90 degrees lah, 90 darjah. Ikut dalam menu tu kena 90 darjah lah. Jadi force atau tekanan daripada sini ni jadi sekata lah, dan tak akan rosakkan sensor. Jadi korang kena pasang dengan betul lah, 90 degrees, 90 darjah. Alright, settle bahagian ni. Ok, lepas ni kita akan pasang shift rod ni lah. Tengok macam mana AQS punya shift rod ni. Ok, ni saja balut lah kan, bagi ada nampak protection sikit lah. Balut je lah. Alright, lepas ni kita akan sambung pasang. Ok, jom kita pasang. Ok, kita buka. Ok,
Okay, kita pasangkan shift rod AQS. Okay, pasangkan yang depan pula. Jadi bila kita buka shift rod ni automatik benda ni akan free play lah. Ok, dah siap pasang. Kita tengok marking yang kat belakang tu. Ok, marking pun lebih kurang sama. Marking pun lebih kurang sama, tak ada lari apa. So ni memang ok lah kedudukan ni. Ok, nampak cun. Ok, sekarang kita nak buat routing lah untuk wire sensor shifter ni. Ok, so ni akan lalu bawah ni, lepas tu naik ke atas belakang belly pan ni, terus naik ikut wire ni lah, wire ni, so naik ke atas. Ok, yang ni harness untuk daripada modul ke quick shifter punya sensor lah. Nampak male, female, ni male, female, jadi korang tak akan tertukar dah. Korang cucuk je, jangan risau, korang cucuk je. Ok, so sekarang ni yang ni semua dah ketat dah, skru ni dah ketat, skru ni pun dah, nut pun dah ketat. Ok, rod ni dah settle, dan akan pasang buat wiring ni lah ke atas. Ok, wire sensor ni masuk ke belakang. Ok, naik ke atas. Ok, yang belah bawah ni dah settle. Ok, sekarang ni kita sambungkan ni wire ni dengan harness tu. Sambungkan dulu. Ok, buka lah dulu, senang. Kan sini dah cekang dah, ni tak apa, kita tightkan kat sini. Ok, ni kita gulung je kat atas, kita gulungkan, buat bulatan supaya tak stres sangat kabel ni, tak payah kepak-kepak. Kita tapkan dulu, kita tapkan lah untuk keselamatan. Kita tapkan wire sambungan ni. Ok, kita securekan dia, kita letak je kat bawah tu. Ok guys, so saya dah siap buat wiring untuk shifter punya sensor ni. Mari kita tengok wiring ni macam mana. Ok, daripada sensor ni masuk sini, lalu ke belakang, naik ke atas, belakang kabel sprocket ni, terus ke atas. Ok, ke sini. Ini saya gulungkan lah ini, jangan kepak wire ni, kita gulungkan dia supaya tak ada stres. Ok, settle lah untuk wiring sensor quick shifter. Ok guys, seterusnya kita akan test sambungan coil plug punya harness daripada AQS modul ni ke coil plug yang dekat motor lah. Jadi untuk kita test dia mudah je, kita ambil soket bypass tu, kita bypasskan harness ni, harness yang untuk coil plug. Kalau motor tu hidup, maksudnya sambungan harness ni ke coil plug tu berfungsi dengan baik lah. Ok, seterusnya kita akan enable sensor pada shifting rod ni dan tengok macam mana dia berfungsi ke ataupun tidak. Lepas tu baru kita masuk apps dan kita setting lah quick shifter tu. Ok, kita test dulu bypass soket ni. Alright, ok guys, ni 4 pin soket yang ke coil kita cabut. Ok, kita ambil yang bypass yang soket ni, kita cucuk kat sini. Ok, yang ni dia akan bypass lah, maksudnya dia akan buat direct sambungan terus ke coil, dia tak akan melalui AQS ni lah, modul ni. Jadi kita test tengok start motor. Kalau motor hidup, maksudnya sambungan ni berjaya lah. Ok, kita on. Ok, kita start.
Okey, jadi motor pun hidup. Okey, maksudnya sambungan harness ni yang untuk coil plug tu berjaya. Okey, kita cabut balik soket ni, kita cucuk balik kat modul. Okey, yang ni bypass punya soket ni kita akan tip kat sini lah, simpan kat sini sekali. In case kalau modul ni ada problem ke apa, kita bypass je, dah boleh start enjin. Alright. Sekarang kita nak test pula sensor yang kat bawah lah, sensor shifting rod tu berfungsi ke tak. Okey, kita kena download apps dulu lah. Alright. Okey, sekarang kita nak enable sensor dengan setting modul ni lah. Okey, first kita kena buka Play Store. Okey, kita buka Play Store, kita download AQS. Okey, AQS e-setup new, kita install. Ok, dah siap install, kita on motor dulu. Ok, jangan buka apps lagi, kita pairkan bluetooth ni dulu. Buka bluetooth. Ok, dia search. Ok, nak akan naik AQS V4, pairkan dia. Ok, pair password. Ok, dah pair device. Okay, dan buka apps. Okay, yang ni dah akan keluar dia punya, ni dia punya menu lah, video. Okay, okay, dia step dia. Okay, ni saya akan register dululah. Alright, stay tune guys. Okay, sebelum kita connect ni, kita keluar dulu, kita on sensor dulu guna satu lagi apps. Okay, kita pergi Play Store, kita search serial Bluetooth terminal. Okay, dia punya developer Kymoric serial Bluetooth terminal, kita install dulu. Alright. Okay, kita pair dulu sebelum kita connect serial Bluetooth app tu. Kita pairkan dulu handphone ni dengan sensor. Okay, kita on motor. Apps tu, device AQS 648, connecting. Ok, connected. Ok, kita type O huruf besar, kita send. Dah lepas kita enable, kita disconnect. Ok, disconnected AQS punya app tadi. Ok, kita connect, connecting. Ok, start. Nampak dia dah detect jadi 1021. ok, sensor ni dia dah detect. Untuk memastikan sensor ni function, ok, kita songket, masuk gear. Ok, nampak dia jadi 325, maksud dia dah function lah. Nampak. Ok, songket gear, masuk gear. 32 325. ok, jadi maksudnya dah function lah sensor ni dengan AQS nya modul lah. ok, sekarang ni untuk setkan dia punya time dia, letak 65 lah standard. ok, 65 millisecond standard lah. Untuk motor 65 millisecond ke atas lah, jangan kurang pula, nanti cepat sangat kan. Gear tak sempat masuk, dia dah hidup dah initial. So 65 second ke atas tu ok lah. Kalau nak letak tinggi pun jangan tinggi sangat, nanti motor dia lemau pula kan. Sebab dah lama sangat dia kill. Selalunya 65 second ni standard lah. So kita send. Start balik. ok, 65 millisecond ni setting terbaik lah. So biarkan, tapi kita akan running in tengok lah macam mana. Alright, stay tune guys, nanti
saya akan buat video on board pula lah. Okey, kita nak set AQS punya kill time. Okey, connect. Itu saja test 75 ms, nampak macam lambat sangat. Okey, saya nak set 70. Bila kita tekan send, dia akan send kat bawah lah. Tunggu kita start sensor. Okey, 255 maksudnya nilai ni tadi dah masukkan lah. Dan kalau kita tengah on macam ni, kita send, dia kena error lah. Ini memang bug app ni lah. Jadi kita stop dulu, kita send. Ok, send. Kalau kita start, ok, 255 maksudnya nilai tadi dah masuk lah kan lah dekat dalam EQS tu. So jadi dah disetkan. Ok, sekarang ni kita keluar app ni, nak buka Umar pula. Ok, sekarang ni saya dah set GPS ni sebagai kita punya speed lah. Yang ni kan akan record. Ok, start recording. Kita start lah. Ini biarkan dalam flashback. Jom kita test run. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright guys, kita nak test onboard. Untuk makluman korang, AQS ni dia open tau. Maksudnya daripada low RPM, medium RPM dan high RPM, dia akan function. Setiap kali kita shift up, dia akan function. Okay, cuba ni gear 1, gear 3. Memang lain macam feel dia. Hari tu testing 8 tu set 75, macam lambat sangat. So sekarang ni saya set 70 tadi kan. Okay, tengok macam mana pula. Untuk AQS ni korang kena high RPM lah, baru sedap lah. Kalau pakai quick shifter ni kena set kena shift pada high RPM, barulah power. Ni kalau tengah cruising biasa ni, kita shift up dia tak ada feel sangat tau. So masa korang tengah naik gear, tengah tarik tu, tengah starting daripada traffic light ke, naik, baru cun, baru feel lah. Macam nak ke YM biker sekejap untuk ambil barang, tengok macam mana. Sambil-sambil tu boleh lah buat onboard quick shifter kan. Gear 4, gear 5, gear 6. Ya, best lah. Terbaik. Nampak kalau tengah slow kita up pun dia dekat juga. Jadi tengah slow kan, macam tengah slow kita nak up gear tu, dia akan kill jugalah. Cuma nanti bagi macam saya ni baru macam nak berjinak-jinak dengan QS ni kan, dia agak macam kekok sikit lah. Tapi kena biasakan lah, sebab function AQS ni memang daripada low, medium dan high RPM. So dia open. Kalau macam shifter dan lain tu, dia kita boleh set takat mana RPM dia boleh function. 8,000 ke 9,000 ke baru dia function. So ada hal lah yang tu. Jadi untuk korang, motor korang kena set lah kill time dia tu. Bila kita shear up tu berapa
Lama dia nak key dan oh lama. Oh memang best. Jadi untuk setting AQS ni kena tengok motor jugalah. Korang set macam mana gearing dia. Sebab semua bergantung kepada sprocket juga. Korang tarik berapa lama kan. Tapi saya suggest untuk QS ni guna apabila high RPM lah. Kalau macam motor saya ni 8,000, 9,000, 7,000 ke atas lah. Memang dia baru rasa lah 8,000 lah. Tengok ni 8,000, 9,000. Baru terasa dia punya feel shifter dia. Traffic light ni memang best lah kalau pakai shifter ni kan. Dia tengok macam mana starting ni mesti power ni. Starting ni mesti shadow je ni. Ya, satu lah. Kita try shift terus. Sedap. Best. Ini kalau buat GP shift ni lagi cepat lah kita naik gear tu. Ni sebab kena songkit atas kan. Tak apalah, kita cuba normal shift dululah. GP ni nanti kemudian lah kita set. Okay, nak ke YM Bikers sekejap. Ada barang nak kena ambil. Traffic light memang sedap lah. Hey, kalau pakai shifter ni kat traffic light lah yang paling best. Kalau nak normal shift pun boleh lah. Kalau low RPM tu guna clutch tangan je lah. Tapi korang akan rasa juga dia punya kill ignition dia tu, walaupun korang slow. Jadi korang kena biasakan lah setting macam tu kan. Sebab kita tak integrate dengan ECU, ni stand alone. Jadi biasalah macam tu. Itu Amoy kecil ada call, barangnya sampai dah. RCB handguard. Baik, masuk boleh? Boleh ya? Hitam kan? GP2 betul lah. Okay lah. Universal kan? Boleh masuk kan? Universal kan? Okay. Payway boleh tak? Okay. Ingat tak ada lah lama. Tunggu. Ada ke tak ada? Okay.
Tak apa, ada barang ni kita roger lagi lah. Okay, thank you. Thank you. Okay, selesai satu bab. So, kita nak balik lah. Okay, barang sudah ambil. Sekarang kita nak balik. Jadi pada korang yang nak pakai EQS ni, boleh pakai. Tak perlu ECU sebab dia ada pakai modul je. Maksudnya dia stand alone lah. Jadi korang boleh pasang terus kat motor. Janji motor korang kena ada clutch tangan lah. Clutch tangan dan coil tu, coil plug motor tu kena compatible lah dengan EQS. Itu saja. Lepas tu korang boleh pasang lah dekat motor. Cuma dia tak adalah letup-letup. Sebab dia tak integrate dengan apa, dengan ECU. Macam saya sekarang ni pakai Umar M5. Jadi dia stand alone lah. Dah rasa macam starting racing pula. Pantang je buat traffic light lah kalau aku shifter ni. Memang terbaik lah. Traffic light lagi guys. Ini starting yang baik ni. Kita cuba sekejap lagi macam mana. Kita cuba lagi starting macam mana kali ni. So eloknya kita kena high RPM lah. High RPM. Kalau low tu dia tak rasa sangat. Dia macam lemau. Lagi satu, kill time dia tu tak boleh lama. Kalau lama nanti dia akan motor dia lemau lah. So dia kena secepat yang mungkin dan pada RPM yang betul. Tak apa, sekejap kita cuba jalan straight ni macam mana. Starting traffic light, jalan yang straight. Memang terbaik lah shifter ni. Kalau layang corner pun memang bantu lah kalau pakai shifter. Boleh shift up kalau tengah layang corner kan. Tak tahu lah macam mana rasa dia. Nanti nak kena test dia lah. Sekarang ni kita test ni dulu. Okay. Macam racing shot. Memang terbaik. Memang terbaik.
8,000, 9,000. Alamak. Wah, memang terbaik AQS Quick Shifter. Memang terbaik. Okey lah guys, kita akan sambung review ni kat rumah lah. Nanti akan sambung lagi. Tadi kita buat conclusion lah untuk AQS ni. Memang puas hati lah, puas hati. Terbaik. Okay lah guys, nanti saya akan sambung video ni dekat rumah. So stay tune guys. Alright guys, jadi korang dah tengok video onboard macam mana AQS ni berfungsi. So bagi saya berpuas hati lah dengan AQS Quick Shifter ni. Okay, saya memang berpuas hati. Harga pun boleh lah mampu milik. Tak adalah mahal sangat macam Quick Shifter standalone yang lain. Jadi kalau korang ada bajet, korang boleh pakai lah AQS Quick Shifter. Okay, sebab saya pakai AQS ni, sekarang ni saya pakai isi rumah. Tapi bila saya search cari-cari, nak kena modi. Sebab sekarang ni sensor yang ada untuk rumah ni, M5 ni adalah CDI. Jadi yang saya ni bukannya CDI. So saya dah tanya saya kata kena modi. Daripada saya beli yang kena modi tu, baik saya beli satu Quick Shifter yang baru, dan harganya pun bawah daripada harga Quick Shifter rumah tu lah. Jadi harga dia agak murah sikit lah AQS ni. Ok, bila saya pasang AQS ni, masalah yang saya hadapi cuma dekat batang shifting rod ni je lah. Batang shifting rod ni, sebab batang yang dia bagi tu panjang. Jadi nak kena customkan supaya dia jadi pendek. Haras Motor Performance tu memang dia bagi batang shift rod yang panjang lah untuk kita custom. So yang ni dia bukan PMP. Yang PMP mungkin sensor bajet, yang sarung dekat depan tu, tempat lever tu, itu barulah PMP. Cuma kena buat wiring sikit saja. Tapi kalau nak guna shifting rod ni, Pro punya kit ni, kalau kena modi lah dia punya shifting rod. Kena potong sikit je dan ukur lah. Sebab dia bagi panjang tu, footrest ni, racing footrest ni dia tak sama tau. Ada yang jenis yang pendek dan yang panjang. Jadi untuk selamat dia bagi yang panjang kat saya lah. Jadi tak apalah, saya modi. Ok, itu satu. Jadi untuk modul dia saya letak dekat bawah seat lah. Dia senang kalau bawah seat ni. Kalau letak kat dalam tu, kalau lah in case kalau lah modul ni bermasalah ataupun tak function, kita boleh guna soket bypass tu untuk kita hidupkan enjin. Kalau AQS ni bermasalah, dia akan menyala lampu check enjin lah dekat motor. So jadi korang tak boleh nak hidupkan motor. Jadi dengan adanya soket 4 pin tu, bypass tu, korang sambungkan, cucuk ke dekat harness yang ke coil. Jadi motor korang boleh dihidupkan. Jadi saya letak kat bawah seat ni, jadi senang lah kita nak access dia. Kalau tak kat bawah ni, kalau emergency nak kena buka cover semua kan, jadi susah lah untuk kita capai. Jadi saya letak kat bawah seat. Ok, itu saja. Untuk setting pada apps, kill time dia, korang kena setkan kill time dia 65 millisecond ke atas. Kalau ke atas tu janganlah atas sangat, nanti motor korang jadi lemau. Ok, saya setting, masa saya pasang saya test run dalam 65, agak cepat sangat. Jadi saya setting balik. Sebelum kita buat video onboard tu, saya setkan kepada 70. Ok, 65 agak cepat, 75 macam lambat sikit. Jadi saya set 70. Masa kat video onboard tu kan, saya set 70. Jadi 70 ni cun lah. Ok, macam mana kita nak tahu kita setting dengan betul? Ok, cara dia bila korang masuk gear tu, korang boleh tahu motor korang shifting tu smooth. Jadi tak ada sangkut, tak ada kata macam gear tu nak masuk lambat ataupun bunyi kasar masa gear tu masuk. Jadi kalau shifting tu korang set dengan betul, shift tu jadi smooth saja. Tak ada sangkut, tak ada apa. Jadi setting tu memang cun lah. Lagi satu, korang kena tengok juga
ratio untuk sprocket korang, RPM korang. Bila korang shift up tu pada RPM yang tinggi lah, baru korang dapat rasa dia punya shifting tu. Ok, starting traffic light, terus korang shift up je high RPM, memang korang akan dapat rasa dia punya feel tu. Ok, untuk maklumat korang, AQS yang saya pasang ni jenis basic tau, bukannya advance. Maksudnya dia open daripada low RPM, medium dan juga high. Jadi dia tak boleh setkan dekat certain RPM untuk korang shift. Maksudnya dia tak setkan pada RPM berapa barulah shifting ni berfungsi. Okey, lagi satu dia tak boleh set setiap gear tu berapa ribu RPM korang nak shift. Maksudnya gear 1 berapa ribu RPM, gear 2 berapa ribu RPM, dan gear 4 dan seterusnya lah. So setiap daripada gear-gear tu kita tak boleh set lah untuk yang basic ni. Mungkin tu akan ada dalam features AQS yang barulah. Mungkin itu advance punya akan adalah function-function macam tu. Tapi untuk basic ni tak adalah, jadi dia open. Jadi korang kena pandai set kill time, kena pandai set kill time korang, dan RPM berapa untuk setiap gear tu korang nak shift up untuk rasa dia punya betul-betul performance ya. Okey, motor apa yang boleh kita pasang AQS ni? Motor yang kita boleh pasang AQS ni adalah motor yang ada clutch tangan dan juga coil plug yang macam BFTI ni lah. Senang cerita, coil plug yang compatible dengan AQS ni modul lah. Tak kira lah 1 piston, 2 piston ke 4 piston, janji dia compatible dengan AQS ni punya model lah. Okay, jadi bagi saya overall memang terbaik lah quick shifter ni. Jadi tak mengecewakan, jadi saya berpuas hati. So sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi sehingga berjumpa lagi, Assalamualaikum, bye bye.